Malam tu, J sengaja tak baca ayat yang manzil atau ayat-ayat ruqyah. Dia nak tengok ada gangguan ke tak. J cuma baca istighfar, gunakan tasbih sampai dia terlelap. Dia terjaga bila terdengar bunyi pintu diketuk. Tok, 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 tok. J biarkan je. Kemudian terdengar pula macam pintu bilik dicakar oleh tangan yang sangat besar. Assalamualaikum sahabat semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Baiklah, dalam video kali ni saya nak kongsikan pengalaman seram J yang dia lalui semasa dia jadi duta untuk promosi masakan Malaysia dekat Guangdong, China. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Abang J sebab diizinkan saya kongsikan cerita ni. Sesiapa nak order rendang samudra, rendang ayam, nasi biryani kambing hasil air tangan Chef J, ni boleh add dia dekat Facebook. Saya letak link Facebook dia dekat description box dekat bawah. Okey, tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Pada tahun 2016, J dapat panggilan daripada Director of Tourism Malaysia dekat Guangzhou. Pihak Tourism Malaysia lantik J sebagai duta untuk promosi masakan Malaysia dekat Guangdong sempena hari kemerdekaan. Mereka minta J sediakan menu secepat mungkin untuk diteliti. Setelah mereka setuju dengan menu yang J buat tu, mereka pun bagi tahu pihak hotel berkenaan menu yang akan disediakan. Kemudian mereka uruskan visa dekat kedutaan China. Tempoh visa cuma sebulan je. J berlepas dari KLIA pukul 2 petang dan mendarat pukul 6 petang. Dalam pesawat tu, J seorang je bukan orang Cina. Dekat airport, dah ada pemandu tunggu sambil pegang plekat nama J. Sampai dekat lobi, J disambut oleh GM dan Director of F&B. Dia daftar masuk bilik bernombor 1718. Bilik ni terletak dekat hujung sekali. Sebaik saja masuk bilik hotel, J azan dulu. Dah jadi kebiasaan dia kalau check in dekat mana-mana hotel mesti dia azan dulu. Semasa dia laungkan Allahu Akbar yang pertama, J terasa ada kelibat bergerak dengan pantas. Selepas solat maghrib, J naik ke restoran Palace Revolt dekat tingkat 24 untuk makan malam. Restoran ni restoran berpusing guys, terletak di tingkat paling atas. Masa makan, J diperkenalkan kepada 3 orang jurubahasa. Kesemuanya perempuan, 2 orang Cina yang bernama Zitong dengan Heidi, serta seorang lagi warga Rusia bernama Katrina yang fasih berbahasa Mandarin. J pun disuruh pilih salah seorang daripada mereka. J pilih Zitong sebab dia seorang chef. Senang J nak berurusan sebab sama kerjaya kan. J suruh Zitong terjemahkan semua menu dan resepi untuk memudahkan pembantu dia sediakan barang-barang yang diperlukan. Selepas makan malam, J turun semula ke bilik. Lepas solat isyak dia tidur. J terbangun bila dia terdengar bunyi air, macam bunyi orang siram air dekat badan. Dinding bilik mandi dia kaca, jadi dia nampak dengan jelas air tumpah dari tak mandi tu. J bangun, dia pergi tutup air. Disebabkan terlalu mengantuk, J sambung tidur balik. Tak sampai 10 minit dia tidur, bunyi pintu almari pula dibuka dan ditutup. Pam 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 dengan kuat pula tu. J bangun terus, baca ayatul kursi dan 4 kul. Terus benda tu senyap. Dia tengok jam, baru pukul 4 pagi. J baring balik tapi dia tak boleh tidur. Dia bangun terus mandi. Lepas mandi dia tengok TV kejap sambil tunggu waktu solat subuh. Walaupun waktu dekat Guangdong dengan KL sama, tapi dekat sana pukul 5 pagi dah masuk waktu subuh. Lepas solat, J terlelap sekejap dan terjaga bila telefon dia berbunyi. Frank telefon je. Frank ajak dia sarapan. Dia tengok jam dah pukul 8 pagi. Sampai dekat restoran, GM, Frank dengan jurubahasa dia dah tunggu dekat sana. J makan roti dengan keledek rebus je sebab dia tengok tak ada makanan halal dekat buffet kaunter tu. GM terangkan atur cara promosi makanan Malaysia dari 25 hari bulan Julai hingga 15 Ogos. Bermakna ada lagi 2 hari lagi J kena buat persiapan. J pun bagi tahu kejadian yang dia alami malam tadi dekat GM. GM terus suruh housekeeper manager carikan bilik lain, tapi tak ada bilik kosong. Masa tu time cuti sekolah dekat Guangdong, jadi lusa baru ada bilik kosong, kata housekeeper manager tu. Ini bermakna J kena tidur lagi 1 malam dekat bilik tu. Selepas sarapan pagi,
Zitong bawa J ke chief office untuk order barang. Chief office dengan dapur dekat tingkat 23. Order barang semua kerja Zitong lah. J cuma bagi senarai barang je. J tak pandai buat sebab dalam sistem semua bahasa Mandarin. Lepas tu J ditunjukkan dekat mana barang-barang kering dan barang-barang sejuk beku disimpan. Dia terkejut sebab daging halal dan haram bercampur. Tapi dia faham lah sebab dekat sana bukan semua beragama Islam. Lepas dia tunjukkan barang tu semua, kemudian dia balik ke semula ke bilik nak tukar pakaian. Masa keluar dari lift, J berselisih dengan seorang perempuan pertengahan umur. Dia tercium bau yang amat busuk. Bila J toleh ke arah lift, tak ada sesiapa pun dalam lift. Tapi pintu masih terbuka. Sudah, nak kacau lagi lah tu, kata J dalam hati. Bau tu ikut J sampai ke depan pintu bilik. J berhenti. Dia baca bismillah 3 kali dan bagi salam, baru dia buka pintu masuk bilik. Alhamdulillah, sampai dalam bilik bau tu dah tak ada. Lepas siap mandi dan tukar pakaian, J naik semula ke dapur dekat tingkat 23. Dia buat briefing sekejap dan Zitong sebagai penterjemah. Dekat dalam dapur J, hanya Zitong dan executive chef Eddie Leong je yang boleh berbahasa Inggeris. 3 orang pembantu dia yang lain hanya faham yes, no, yes, no. Nasib baik Zitong ada. Lepas Zitong siap order barang, dia ajak J ke pasar beli serbuk teh, kelengkapan buat teh tarik dan durian. Sebab teh tarik dan durian ada dalam menu promosi masakan Malaysia masa tu. Nak dekat 2 jam dekat komplek pasar Guandong cari barang-barang tu semua. Durian dengan uncang buat teh ada, serbuk teh pula tak ada. Zitong ajak J pergi satu kedai khas jual teh dan kopi. Alhamdulillah dapat. Teh Cilon cap harimau ke? Malang buat mereka petang tu sebab J terlupa pula bawa pasport. Mereka berdua kena tahan polis dan dibawa ke pondok polis berhampiran. Ada 3 orang anggota polis masa tu. Masa mereka sibuk menyoal Zitong, J baca sesuatu dan hembus perlahan ke arah mereka bertiga. Kemudian J terus bercakap dengan seorang anggota berpangkat korporal. J bolehlah berbahasa Inggeris sikit-sikit, cuma tak fasih. J minta maaf sebab tak bawa pasport dan minta dilepaskan segera. Alhamdulillah, permintaan J ditunaikan walaupun pada mulanya mereka nak tahan J. Zitong terkejut sebab polis boleh lepaskan mereka macam tu je. J kata Allah akan tolong kita bila kita minta dengannya. Lepas tu J terangkan serba sedikit tentang usaha, doa dan tawakal dan peranan doa dalam kehidupan kita seharian. Zitong hanya mengangguk tanda faham. Sampai dekat hotel dah pukul 3 petang. J ke dapur jumpa pembantu dia. Dia serahkan semua barang yang dia beli dan bagi tahu dia apa yang perlu dibuat. Kemudian J dengan Zitong keluar balik nak cari barang untuk sesi fotografi esoknya. J cari tampi, bumbu, kain batik dan apa saja yang ada kaitan dengan budaya Melayu. Alhamdulillah, semua keperluan yang J nak ada dijual dekat sana. Dalam perjalanan pulang tu, J ceritakan dekat Zitong tentang peristiwa yang dia alami malam tadi, tentang bilik berpenunggu. Zitong kata dia pernah dengar yang tingkat 17 tu memang agak keras sikit. Ada yang pernah nampak perempuan berjalan kaki tak jejak lantai. Ada yang pernah nampak lembaga berbulu macam gorila. Sampai dekat hotel dah nak masuk dia waktu maghrib. Masa makan malam, J diberitahu lepas sesi fotografi esok dia boleh pindah bilik lain sebab dah ada bilik kosong. Alhamdulillah. J memang tak suka dengan bilik sekarang ni, macam berkongsi dengan orang lain. Bau bilik tu pun macam tak sama dengan bau bilik yang lain. Pukul 10 malam J balik ke bilik. Masa dia keluar dari lift tingkat 17 tu, tiba-tiba dia ternampak pintu keluar ikut tangga dibuka. Tapi tak ada sesiapa keluar dari pintu tu. Dia terbau macam bau kentang busuk. Terus dia teringat kata orang-orang tua, kalau kita terbau kentang busuk, bermakna ada makhluk gaib dekat dengan kita. J terus baca Bismillahirrahmanirrahim, doa paling pendek tapi ditakuti golongan jin. Bau tu terus hilang dan J terus masuk ke bilik dia. Lepas solat isyak, J buat video call dengan keluarga dekat Malaysia, saling bertanya khabar dan berkongsi cerita. Tapi bab tentang jin, J rahsiakan, tak nak mereka risau. Malam tu J sengaja tak baca ayat yang manzil atau ayat-ayat ruqyah. Dia nak tengok ada gangguan ke tak. J cuma baca istighfar, gunakan tasbih sampai dia terlelap. Dia terjaga bila terdengar bunyi pintu diketuk. Tok, 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 tok. J biarkan je. Kemudian terdengar pula macam pintu bilik dicakar oleh tangan yang sangat besar. J tenangkan diri dengan berselawat tafrijiyah. Kemudian dia sambung tidur balik. Tak lama lepas tu, J terasa tapak kaki dia pula digeletik.
J terkejut dan terus bangun. Tak boleh jadi ni. J terus baca surah Jin ayat 1 sampai 4 dan baca a'udzubikalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Lepas tu keadaan jadi tenang sekejap. J baring balik bila dia tengok jam baru pukul 3.15 pagi. Lepas tu J cari tasbih dia. Tak ada dekat atas katil. Dia tengok lantai. Mana tahu jatuh kan? Tak ada juga. Takkan jin ambil kot? J termenung kejap. Tapi J memang yakin ini kerja jin tu. Bila dah rasa memang dah tak boleh tidur, dia terus bangun dan mandi. Lepas mandi, dia setrika chef jacket dia dengan seluar dia. Lepas gosok semua baju-baju dia, dia gantung balik dalam lemari. Lepas tu dia cakap, mana chef hat aku? J tertanya-tanya bila dia tengok chef hat dia tak ada dekat atas meja. Jam tangan dengan dompet ada. Sudah, chef hat pun dicuri. J mula menyumpah dalam hati. Chef hat yang ada logo CAM tu Chef Association of Malaysia rasanya. Cuma satu je yang dia bawa. Yang lain semua topi baseball berlogo Tourism Malaysia. Selepas solat subuh, J call guru dia dekat Kelantan, minta pendapat tentang barang-barang yang hilang tu. Pada firasat guru J ni, memang jin tu yang sorokkan. Tepat pukul 7 pagi, J dah hadir dekat restoran nak berjumpa dengan executive chef Andy Leong. J ceritakan apa yang terjadi dan nak pinjam chef hat dia. Dia kata okey, tak ada masalah. Tak lama lepas tu, cerita tentang gangguan yang J kena tersebar dengan cepat di kalangan pekerja-pekerja hotel dekat sana. Pihak pengurusan minta semua pekerja rahsiakan perkara tersebut dari orang luar. Risaulah kan, orang luar takut nak datang menginap dekat hotel tu. Masa sesi fotografi dan wawancara dengan TV Guangdong, wakil dari Tourism Malaysia bertanyakan tentang chef hat tu. J terus ceritakan apa yang berlaku. Dia tertengang. Tak pernah berlaku lagi kejadian macam tu sebelum ni. J bagi tahu dia, malam nanti masa majlis perasmian dia terpaksa pakai topi baseball. So orang tu kata tak apalah, yang penting ada logo Malaysia. Malam tu J buat show teh tarik guna topi baseball je. Apa nak buat? Nasib baik show okey dan tetamu pun suka. Semasa sesi rasa dan tanya menu, J didekati oleh seorang pemilik hotel lain yang dijemput hadir. Dia tawarkan J pekerjaan tapi J menolak dengan baik. Tiba-tiba dia bertanyakan betul ke dia kena ganggu hantu. Tapi J nafikan. J cakap itu mungkin orang sengaja mereka-reka cerita supaya orang tak berani bermalam dekat hotel tu. Malam tu J balik ke bilik awal sikit dari yang lain sebab dia nak berkemas sebelum pindah ke bilik lain. Tapi kunci bilik mereka tak bagi lagi. Terpaksalah J tunggu sampai majlis selesai. Sementara menunggu tu, J berbaring dan terlelap. Dia bermimpi didatangi makhluk yang besar dan berbulu. Dalam mimpi tu, dia kata dia tak suka J duduk dalam bilik tu. Dia benci sangat. Mimpi berakhir bila terdengar loceng bilik berbunyi. Seorang pekerja front desk hantar kunci dan bawa J ke bilik dekat tingkat 15. Bilik bernombor 1511. Bilik baru ni lebih besar dan selesa sikit. J dapat rasakan bilik ni bersih. Tak ada tanda-tanda ada entiti asing dekat dalam bilik tu. Masa J tengah leka tinjau keadaan bilik tu, bunyi mesej masuk. Dia tengok, Zitong mesej je. Dia ucapkan terima kasih sebab pilih dia sebagai jurubahasa. Dia seronok bekerja dengan chef dari Malaysia yang boleh buat semua benda walaupun datang seorang. J akui dengan adanya jurubahasa, kerja dia lebih mudah sikit sebab ada 3 orang chef yang boleh berbahasa Inggeris dengan baik. Disebabkan promosi masakan Malaysia untuk dinner je, jadi J tak perlu buat kerja tergesa-gesa. Pukul 9 pagi, J pergi ke dapur. Dia cuma beritahu pembantu apa yang dia nak. Bila barang-barang persiapan untuk dinner dah siap, J ke bilik balik. Dia akan ke dapur balik untuk memasak dalam pukul 3 petang. Biasanya J masuk pagi, pembantu dah tahu apa yang dia nak sebab semua menu dan resepi dah diterjemahkan oleh Zitong. Zitong pun dah pandai sikit-sikit buat kuih-muih Melayu. Dia cepat belajar sebab dia dari pastry kitchen. Begitulah rutin J setiap hari. Cuti setiap hari Ahad. Hari Sabtu kerja separuh hari. Hari berganti hari. Tak terasa dah nak habis promosi masakan Malaysia tu. Tinggal 4 hari lagi sebelum J balik Malaysia. Dia pergi bercuti. Pembantu dia yang masak kan. Dalam masa 3 minggu, pembantu dia dah boleh masak dengan baik. Lagi 3 hari J nak balik Malaysia. Dia gunakan masa yang ada tu untuk melawat tempat-tempat bersejarah. Zitong ajak dia melawat satu bangunan istana lama abad ke-8 dekat atas sebuah bukit. Jenuh nak panjat bukit tu, macam tangga batu cave tu. Mereka pergi bertiga termasuk pemandu. Sebelum masuk pintu gerbang istana, J baca
salamun ala Sulaiman fil alamin innaka Hamidum Majid 3 kali, dan baca salamun ala Nuhin fil alamin innaka Hamidum Majid 3 kali, diikuti dengan bacaan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardil wala fis sama'i wa huwa samiu alim. Sebab tempat-tempat bersejarah ni banyak makhluk gaibnya. Dekat pintu masuk je ditempatkan beberapa pengawal berpakaian zaman era kemasyhuran Khalifah Harun Ar-Rashid masa menguasai Empire China, dan ada beberapa ekor anjing baka German Shepherd kawal dekat pintu masuk tu. Tempat pertama mereka melawat adalah Museum Diraja. Turut dipamerkan koleksi pakaian maharaja-maharaja Cina zaman dulu kala. Masa melawat bilik penjara, bulu roma J tiba-tiba meremang. Dia terasa seram. Dekat penjara tu juga ada tempat menyeksa tahanan. Tempat terakhir mereka lawat adalah ruangan pameran senjata lama. Banyak senjata lama dipamerkan. Ada yang mencecah usia hampir 1000 tahun. Masa mereka tengah asyik tengok barang-barang pameran tu, tiba-tiba lembing yang digantung jatuh, diikuti dengan labu sayung pun jatuh berkecai. Tak ada siapa yang sentuh pun. Pelawat semua keheranan. Kemudian 2 orang pengawal datang ke arah mereka berdua. Sebab mereka antara pelawat yang paling dekat dengan kedudukan lembing dan labu sayung tu. Zitong ditanya siapa J dan atas urusan apa J datang ke istana lama tu. Zitong beritahulah mereka atas urusan apa yang J datang kat China ni. Mestilah untuk promosi masakan Malaysia. Kemudian Zitong berkata, J, they said you got something. Lepas tu Zitong ajak J keluar. Mereka tak dibenarkan berada dekat situ, tapi J berdegil. Dia ajak Zitong ke ruangan senjata yang menyerupai keris dan sundang Melayu. Tiba-tiba terdengar salakan anjing dan bunyi derapan kaki. Zitong bagi tahu J pengawal tengah cari mereka berdua sebab belum keluar lagi. J terus tarik tangan Zitong ke satu sudut. Dia suruh Zitong senyap. Kemudian J baca sesuatu sambil membayangkan mereka dilindungi kabus putih. Anjing-anjing berlegar dekat depan mereka tapi macam kebingungan. Alhamdulillah, anjing dan pengawal tak dapat kesan mereka. Lepas tu Zitong tanya apa yang J buat. Dia cakap nanti cerita dekat luar. Selepas puas tengok semua senjata lama yang dipercayai keris dan sundang, mereka keluar. Mereka keluar ikut pintu yang dijaga oleh pengawal tadi. Sekali lagi J suruh Zitong senyap dan baca sesuatu. Alhamdulillah, mereka lalu depan pengawal tanpa ditahan. Pengawal tu hanya pandang je mereka berdua tanpa berkata apa-apa. Masa turun tangga tu, J terasa betis dia ditendang dari belakang. J tanya Zitong dia tersepak kaki J ke, tapi dia cakap tak ada. Sampai dekat bawah, Zitong terus suruh pemandu bawa mereka ke Pulau Nanao. Perjalanan nak ke sana 1 jam, tapi mereka dekat sana tak sampai sejam pun. Mereka cuma makan rojak buah dan bergambar je. Sebab J tengok Zitong macam tak bermaya dan lesu je. Tak lama lepas tu Zitong ajak balik dan berjanji akan keluar lagi sehari sebelum J pulang ke Malaysia. Lepas hantar Zitong pulang ke hostel, J balik ke hotel. Dia pun rasa tak sedap badan. Dia ikut balik ni. Sampai depan bilik, J baca bismillah baru bagi salam. Dia harap benda tu tak ikut masuk dalam bilik. Dekat dalam bilik, J ambil sebotol air mineral, bacakan Al-Fatihah 3 kali, selawat syifa 3 kali, 4 kul 3 kali. Setiap surah dan doa menghindar syaitan dia hembus ke dalam air. Kemudian dia minum seteguk. Lebihnya J tuang dalam tak mandi, nak untuk buat mandi. Bila dah mandi tu, barulah badan dia terasa segar dan ringan. Malam tu lepas solat isyak, J terus tidur. Pukul 5 pagi J terjaga bila anak dia call dari Malaysia nak minta izin pakai kereta nak pergi PD pagi tu. J benarkan. Kemudian J capai toilet dan mandi. Pukul 6 pagi J message Zitong nak tanya dia dah email market order ke belum, tapi message tak dibalas. Pukul 7 pagi J call pula, tapi masuk voicemail. J terus ke dapur kalau Zitong dah masuk kerja, sebab shift dia pukul 7 pagi. Tapi dia tak ada. Dia belum sampai. Market order kena hantar sebelum pukul 9 pagi. Pukul 8 pagi J call sekali lagi, tak dapat juga. J terus ke chef office minta tolong dia orderkan. Chef kata dia tak ada kopi, semua dekat Zitong. Tak lama kemudian Zitong sampai. Terus dia masuk pastry kitchen, langsung tak toleh ke arah mereka pun. Lepas tu seorang staff pergi dekat Zitong dan bagi tahu J tunggu dia dari tadi. Tiba-tiba dia marah staff tu dan hempas mangkuk ke lantai. Zitong menjerit sekuat hati, tapi suara yang keluar tu bukan suara dia, suara perempuan tua. Kemudian Zitong keluar sambil menjelin tajam
dekat arah J. Dia terus berjalan laju ke arah tingkap dan nak panjat pula tingkap tu. Cepat-cepat housekeeping tarik kaki dia. Zitong meronta-ronta dan berjaya lepaskan diri. Dia berlari pula ke arah pintu belakang. Nasib baik pintu belakang berkunci. J terus datang dan cuba pujuk dia. Zitong hanya berdiam diri je. Kemudian J pun laungkan azan. Selepas azan, Zitong terus tumbang. Nasib baik J sempat tahan kepala dia yang nyaris terkena buku meja tu. Mereka pun angkat Zitong bawa ke chief office dan baringkan dia dekat atas sofa. Seorang staff panggil Frank dan bagi tahu dia apa yang berlaku. Frank terus telefon seseorang. J tanya, "Call siapa?" Dia kata call Sami Buddha. Tak lama lepas tu, seorang Sami Buddha dan pembantunya datang. Dekat 10 minit mencuba, tapi Zitong belum sedar lagi. Mata dia pejam, tapi kelihatan bola mata dia bergerak-gerak. Kemudian Sami tu panggil J dan minta J tolong dia. J suruh mereka dudukkan Zitong. Lepas tu J letakkan tangan atas kepala Zitong dan bacakan Al-Fatihah, selawat syifa dan doa Nabi Sulaiman sambil menggibas-gibaskan badan dia dengan tuala kecil. Kemudian J bacakan Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Tiup tangan dekat tapak tangan dan tepuk kat belakang Zitong. Pap 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 pap. Alhamdulillah, dia sedar. Mereka biarkan Zitong berehat kejap. Chef Andy Leong yang tolong order barang. Barang-barang ni J nak masak untuk makan malam sebelum dia balik ke Malaysia. Konon-konon menu istimewa lah. Tengah hari tu, masa makan dengan semua kitchen staff, Zitong bercerita, lepas balik dari Pulau Nanao tu, dia rasa tak sedap badan, macam nak demam. Lepas mandi, dia terus baring. Masa baring itulah Zitong terasa macam ada orang lain baring dekat dia. Disebabkan terlalu letih, dia dah tak fikir apa-apa. Kemudian dia terlelap. Dalam tidur tu, Zitong bermimpi berjumpa dengan seorang perempuan tua. Perempuan tua tu suruh Zitong jauhkan diri daripada J. J orang jahat katanya. Kemudian Zitong dibawa ke sebuah gua dan dikurung dekat dalam gua tu. Dia tidak dibenarkan balik. Tiba-tiba dia nampak J datang. Zitong disuruh lempar tombak ke arah J, tapi macam lempar bumerang. Tombak tu berpatah balik menuju ke arah perempuan tua tu. Bila J tanya kenapa call tak angkat, teks tak reply, dia kata tak ada terima sebarang call atau teks dari J. Mungkin penunggu tu ganggu semua panggilan untuk dia, kata J dalam hati. Ini bermakna mereka berdua diekori dari Pulau Nanao sampai ke hotel. Niat untuk keluar makan angin lagi sebelum balik J batalkan. J tak nak hanya sebab nak gembirakan dia ada orang lain sakit atau cedera. Zitong bersetuju, tapi dia ajak J jumpa family dia dekat Shenzhen. Tengok kampung dia, kata Zitong. Pucuk dicerita ulam datang, kata J. J memang teringin nak tengok suasana masyarakat kampung dekat sana. Perjalanan dari hotel ke rumah Zitong ambil masa kira-kira dekat 2 jam. Pukul 9 pagi mereka bertolak dari hotel. Sampai rumah dia lebih kurang pukul 11 pagi. J dihidangkan dengan buah-buahan dan bubur kacang hijau tanpa santan. Orang tua Zitong minta J masakkan ikan siakap asam tumis. Rupa-rupanya Zitong dah bagi tahu dekat family dia itu adalah menu yang paling digemari pelanggan masa promosi masakan Malaysia tu. Ikan dan semua barang-barang untuk masak dah disediakan. J gunakan daun ketumbar untuk gantikan daun kesum dan bunga kantan. Alhamdulillah, mereka suka dengan makanan Malaysia. Lebih kurang pukul 3 petang, J minta diri untuk pulang. Tapi mereka suruh J memalam sebab belum puas dengar cerita tentang budaya Melayu, tentang Malaysia dan tentang apa yang J ada. Sebab Zitong ceritakan semua benda yang jadi sepanjang J berada di Guangdong tu dekat family dia. J cakap insya-Allah dia akan datang lagi. Mereka sampai di Guangdong pukul 5 petang. Lepas hantar Zitong ke hostel, J pun baliklah ke hotel. Malam tu J kemaskan semua barang-barang dia sebab lusa dia nak balik Malaysia. Cuma dia tinggalan chef hat dengan tasbih dia tak jumpa lagi. Bakal jadi sejarah nampaknya, kata J lah. Pukul 9 malam baru J naik ke restoran untuk makan malam. Dia order roti bakar dengan teh tarik je. J rasa bangga sebab teh tarik dijadikan menu utama untuk buffet malam tu. Mereka semua suka teh tarik tapi tak suka terlalu manis. Sepanjang berada di Shantau International Hotel tu, J tak rasa kekok atau bosan. Dia dilayan dengan baik, di luar jangkaan dia sebenarnya. Sebab sebelum sampai sana dia terfikir juga macam mana layanan orang dekat sana dengan dia, baik atau sebaliknya. Alhamdulillah, J rasa macam dekat negara sendiri dan dikelilingi rakan-rakan kerja yang baik dan sopan. Hari terakhir J dekat Hotel Shantau tu, dia masuk ke semua departmen untuk ucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada mereka. Sampai dekat restoran
restoran Palace Revolt, macam itulah lebih kurang. Semua pekerja dah berkumpul untuk ucapkan selamat jalan. Tapi Zitong tak ada dekat situ. Jay call je. Dia ada dekat dapur tengah buat kerja. Zitong tak sanggup nak dengar ucapan selamat tinggal dari Jay. Katanya tak lama kemudian Jay diberitahu pemandu dah tunggu dekat lobi. Mereka kena bertolak awal sebab takut jam. Masa Jay buka pintu kereta, bahu dia dicuit oleh porter sambil tunjuk ke satu arah. Jay tengok Zitong berjalan laju ke arah dia. Zitong terus peluk Jay sambil menangis. Jay tak mampu berkata apa-apa. Dia hanya tepuk belakang Zitong untuk tenangkan keadaan. Seminggu lepas tu, Zitong letak jawatan dan ambil keputusan sambung belajar dekat Hanshan University. Dia tak boleh kerja tanpa Jay, katanya. Okay guys, macam mana dengan cerita kali ni? Oh ya, cerita kisah seram China ni ada part 2 tau. Jay datang balik ke China atas tugasan yang sama. Kali ni Asia pula taja dia. Part 2 ni lain sikit tau. Zitong tak ada, diganti dengan Hedy sebagai jurubahasa dia. Macam biasalah, Jay kena kacau lagi dekat hotel tu. Dan adalah beberapa kejadian yang saya akan ceritakan pada video akan datang. Okey sahabat semua, kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa.